Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Not Pod Channel. Untuk part yang kedua ini, sahabat-sahabat semua, ya, pencerahan terbaik daripada YB Rafizi Ramli. Tapi apa yang mengejutkan adalah Rafizi Ramli mengatakan Perikatan Nasional ada kelebihan. Kerana apa? Ini yang menarik untuk kita dengar sendiri, ya, daripada pencerahan, ya, padu daripada YB Rafizi Ramli, ya, berkaitan dengan kelebihan, ya, Perikatan Nasional ataupun PAS boleh menang di Kedah ataupun di Pulau Pinang. Katanya ada badut revolusi. Jadi, tanpa buang masa, mari kita tonton. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Not Pod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita tonton bersama pencerahan padu daripada YB Rafizi Ramli. Sebab itu, ni nak cerita Sanusi. Nak balik cerita Sanusi tak? Saya dah kata tadi kita ada masalah kerana kita tak ada badut. Sanusi PAS ada badut, Sanusi tak? Kenapa Sanusi jadi badut? Yalah, badan dia macam badut sikit lah kan. Tapi kenapa PAS dan kenapa dia sangat tumpu sebagai Sanusi ni, sebagai poster boy dia, badut dia? Sebab dia tak boleh berbahas dan berbincang dalam semua perkara lain. Dia hanya boleh bercakap untuk mengajar anak-anak muda Melayu membenci orang lain. Siapa yang tak sokong dia, dia benci. Siapa yang tak sama macam dia, Cina, India, semua dia benci. Ini sangat berbahaya kepada negara, saudara-saudari. Saya ahli parlimen kawasan Pandan, satu kerusi yang sangat selamat untuk Pakatan Harapan. Saya tak bertanding pun dalam pilihan raya kali ini. Buat apa saya tiap-tiap malam berceramah satu Malaysia ni? Kerana yang kita lawan bukanlah PAS atau Bersatu. Yang kita nak menang bukan kerusi Pantai Jerejak, Batu Maung, Batu Uban. Kita nak lawan kebodohan dan perkara yang membahayakan rakyat yang dibawa oleh Perikatan Nasional. Kita nak lawan perkara-perkara yang akan membina kebencian sesama kita. Sebab kita ada misi yang besar, saudara-saudari. Sebab itu, kalau tengok, dalam tempoh 2-3 minggu berkempen, saya nampak Perikatan Nasional sekarang ni dia makin perlahan dan dia makin defensif. Sebabnya, semua yang kita lontarkan itu dia tak boleh jawab. Dia kata dulu dia bersih. Tak bersih dah, saudara-saudari. Muhyiddin Yassin kena dakwa. Tadi saya di Tasik Gelugur, dekat Teluk Air Tawar, kerusi Wan Saiful, Wan Jana Wibawa. Bising, 6 juta dalam akaun. 6 juta dalam akaun ni saya yang selalu turun naik mahkamah, ada 14 kes ni, cuni lawyer, percayalah cakap saya, kalau dah masuk duit dalam akaun sendiri, selalunya kena, saudara-saudari. Jadi Wan Saiful, Wan Jana Wibawa, engkau bergembiralah dalam 2-3 tahun yang kau ada ni. Kalau nak belajar macam mana nak duduk dalam lokap atau penjara, mari jumpa aku. Sebab dalam bising-bising PN bersih. Lepas pilihan raya, Muhyiddin pun kena. Wan Saiful pun kena. Kawan-kawan semua kena. PAS masa tu kata, itu Bersatu, itu bukan kita orang bersih, kita orang Islam. Sebab itu mari kita Sanusi REE ni lah. Baik, saya tengok badut ni, Sanusi ni, saya rasa tiap-tiap hari dia pening kepala macam mana dia nak buat lawak baru, nak tutup cerita pencurian nadi bumi ni. Saifuddin Nasution yang buka cerita ni satu persatu, dulu saya ingat 3-4 minggu yang lepas, dia tanya soalan yang mudah saja. Apa yang Sanusi tahu tentang kecurian nadi bumi dekat Bukit Enggang dalam kawasan dia sendiri, dalam SIK? Awal-awal tu dia confident juga. Saya tak tahu apa-apa. Ini fitnah semua ni. Tak tahu. Kemudian Saifuddin tunjukkan surat. Macam mana kamu tak tahu? Kerana kamu sendiri sebagai menteri besar yang menulis kepada Menteri Dalam Negeri minta bagi visa bawa masuk ini pekerja-pekerja daripada China yang bertujuan untuk melombong REE. Dia pun diam semua. Lepas tu dia kata, saya tak kenal.
Kemudian Saifuddin tunjuk, habis ni gambar kau ada dengan ni yang Cina daripada yang toke company Cina ni nama Solofat ni yang kamu kata kamu tak kenal tapi gambar ada. Dia pun jawab, yalah saya tak kenal, itu gambar je, kami ambil gambar je tapi saya tak kenal dia. Dah diam sikit dah slow sikit dah ni. Tapi dia kata, yalah saya tak tahu, saya tak terlibat dan saya tak tahu. Kemudian Saifuddin tunjuk lagi satu gambar. Kamu kata kamu tak kenal Solofah ni. Kamu kata kamu tak tahu apa-apa. Kamu kata ini semua fitnah. Ni yang gambar-gambar kamu pergi melawat tapak yang orang melombong REE secara haram ni ada apa? Ada 6 gambar ni. Sanusi sendiri pergi tengok. Saya tunggu jawapan dia. Tunggu hari ni keluar jawapan dia. Jawapan dia apa dia? Saya nak sebut pun saya rasa okay, bodohnya lah dia orang ni kan. Jawapan dia sekarang ialah, saya Menteri Besar, ada laporan tentang kecurian REE di situ, jadi saya pergi tengoklah melawat. Kita tak apalah, kita ada akal, kita boleh fikir. No, yang walaon semua, no, kamu tak nampak lagi ke dia punya sembang tu, dia punya berbohong. Dari satu hari ke satu hari berbohong. Daripada dia kata dia tak kenal. Kemudian ada gambar, sekarang dia kata ambil gambar saja. Dia kata tak tahu. Sekarang dia sendiri mengaku bahawa memang ada kecurian REE dekat situ, saudara-saudari. Esok lusa kita tunggu lagi ceramah-ceramah saya. Setiap kali ada lawak bodoh daripada badut Perikatan, aku nak sebut Perikatan Nasional ni. Susah betul lah, PN. Perikatan Nasional ini, setiap hari ada jawapan baru daripada Sanusi. Kita akan ulas dalam ceramah kita tiap-tiap malam. Jadi maksudnya macam mana? Yang dia dok beritahu orang Melayu ni, yang kononnya dia boleh menyelamatkan Melayu, dia bersih. Sekarang satu persatu telah dibuktikan tak betul. Hatta Sanusi yang baru jadi Menteri Besar itu pun sekarang dia kena jawab. Kalaupun dia tak terlibat, dia tak tahu apa-apa, sebagai Menteri Besar, dia kena jawab macam mana sebagai Menteri Besar kamu boleh biarkan berlaku kecurian nadi bumi, logam yang paling mahal di tanah kerajaan. Sedangkan laporan dah banyak dah. Orang kampung lapor oleh sebab pencurian dan pelombongan haram itu sampai melibatkan banjir dekat kawasan itu. Kamu buat apa? Sebab itu saudara-saudari, kalau saya kasar dengan Perikatan Nasional, dia bukan sebab soal nak menang pilihan raya. Orang-orang yang bertanding ni, menang kali ini, menang. Kalau dia menang, dia tak buat kerja, kita buang. Kalau dia kalah, dia ada peluang lagi. Cuma masa ini sangat kritikal untuk negara kita. Kita baru ambil alih kerajaan 8 bulan. Kita tahu banyak masalah. Saya tak payah ulang kepada saudara-saudari. Masalah hutang banyak. Masalah pembangunan banyak. Masalah ekonomi yang kita nak perbetulkan banyak. Dan tambah pula itu, dalam keadaan ekonomi global sekarang ini sedang bergolak. Batuk saja dekat New York, kita kena sekali. China nampak perlahan saja pertumbuhan ekonomi dia, pasaran saham kita terdedah. Kita sekarang ini, sebab ekonomi kita demam, maka lagi cepat kita demam daripada orang lain bila ada masalah ekonomi yang lain. Semua ini kita tahu semua. Sebab itu bila saya tengok Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali. Ini orang yang semua sudah dapat peluang untuk jadi menteri. Muhyiddin Yassin daripada dulu lagi, daripada saya dekat sekolah. Kemudian Pakatan Harapan 2018 jadi kerajaan. Sambung jadi menteri. Sebelum dia tikam belakang, Azmin, Muhyiddin Yassin, Wan Saiful, Wan Jana Wibawa. Semua yang ada ni dah 5 tahun dalam kerajaan saudara-saudari. Kamu sudah ada peluang untuk membaiki negara. Tapi kamu tak buat. Bila kami alih sekarang, bila kita sedang baiki dan kita di landasan yang betul, tiba-tiba dia kemaruk untuk dia balik semula jadi kerajaan. Dia tak lain dan tak bukan.
Segala yang berlaku ini hanya datang daripada satu kehendak saja, iaitu dia nak jadi kerajaan dan nak jadi Perdana Menteri dan Menteri balik. Kamu nak jadi Perdana Menteri, kamu nak jadi Menteri, jadilah. Tak ada masalah. Tapi jadilah Menteri dan Perdana Menteri yang baik, yang menyelesaikan masalah, yang membantu rakyat, yang tidak mengapi-apikan rakyat. Barulah, saya pun kalau dia jadi Menteri yang lebih baik, kalau dia boleh jadi Perdana Menteri yang lebih baik, saya tak ada masalah. Saya boleh kembali ke hidup saya sebagai orang awam, ada syarikat sendiri dan aku boleh buat duit tiap-tiap hari. Tak payah datang ceramah macam ini. Tiap payah tiap-tiap hari duk kena paca. Apa pula Sanusi cakap hari ini? Tapi kita ada masalah. Dan masalah antara yang paling besar, yang ada kesan kepada semua rakyat Malaysia, adalah masalah gaji. Saya daripada dulu lagi, saya cakap sebelum kita menang dan jadi kerajaan pun, ceramah saya yang terakhir di Padang, di Pandan. Saya beritahu masa itu sebelum kita mengundi, saya beritahu kepada semua yang menonton, puluh-puluh ribu yang menonton. Saya kata, kalau saya dapat peluang, diberi tanggungjawab untuk jadi sebahagian daripada kerajaan, saya hanya ada satu misi yang paling besar sahaja. Saya nak bantu menaikkan gaji rakyat. Semua rakyat saya nak bantu. Sebab saya tak payah cerita. Kita semua tahu bahawa gaji rakyat ini rendah. Saya tahu 20 tahun yang lepas saya balik daripada England. Masa itu umur saya 24 tahun, lebih kurang macam itu. Masa itu pun tahun 2002, 2003, gaji saya dah dekat 4,000. Masa itu. Ini dah 20, 23, 20 tahun kemudian. Budak-budak yang keluar universiti, Melayu ke China, India, gaji dia lebih kurang sama dengan 20 tahun yang lepas. Sedangkan ayam harga naik, rumah harga naik, kereta semua naik. Sebab itu kita ada satu generasi muda yang marah. We are facing a ticking time bomb. We have a very angry young generation. And I don't fault them as much as sometimes they annoy me, but I don't fault them. Because if I were them, I would be angry as well. Keluar kerja, belajar, keputusan baik. Tapi walaupun ada kelulusan dan sebagainya, masih lagi bergelut dengan soal kos sara hidup tiap-tiap hari. Makin lama, makin payah. Baik saya bagi gambaran ini. Ini beban saya sebagai Menteri Ekonomi. Kalau orang yang tanya, apa kamu buat? Apa? Saya ambil alih dalam keadaan yang saya rasa ini beban yang sangat besar. Di satu hujung, kita ada generasi muda yang gajinya adalah rendah. Dan mereka bergelut dengan kos sara hidup. Di satu hujung lagi yang nak bersara oleh juga kerana gaji juga rendah terutamanya di sektor swasta, maka mereka tidak ada simpanan persaraan yang cukup. Kalau bersara lepas 10 tahun, dia dah tak ada wang. Orang sekarang hidup sampai umur 80, 90 tahun. Umur dia 60 tahun lebih, dia dah tak ada duit. Kalau dulu-dulu, mak ayah, kalaupun dia tak ada duit, dia ada anak-anak yang bergaji baik yang boleh tanggung dia. Sekarang ini, we are being compressed from both ends. We have the youngest of our society that is struggling because of low pay. We have the eldest of our society that will face struggles after retirement and their children cannot pay for them. So what do we do? Sebab itu, esok malam ini, habis ceramah, saya kena balik KL. Memang tak sempat tidur. Masuk office pukul 9 pagi perjumpaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pukul 9.30 pagi adalah satu mesyuarat yang saya rasa antara mesyuarat yang paling penting saya akan hadiri sebagai seorang menteri. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara, dan kita hanya ada satu kertas saja. Selalunya mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ni ada 2-3 kertas. Esok satu kertas saja, iaitu kertas mengenai gaji rakyat.
Macam mana kita nak menaikkan gaji rakyat? Saya tahu majikan dah takut ni. Saya pun majikan juga. Macam mana ni kerajaan akan paksa kita bayar gaji yang lebih tinggi. Sebab saya tahu majikan pun bermasalah juga kerana sumber tu, wang itu tak cukup. Mana ada majikan yang tak nak bayar gaji tinggi? Sebaik-baiknya kalau dia boleh bayar gaji tinggi, dia bayar. Kerana kalau bayar gaji tinggi, pekerja tu gembira, dia boleh jadi pekerja yang lebih baik, lebih produktif. Sebab itu masa saya keluar politik dulu, saya tubuhkan syarikat saya bayar fresh graduate RM3,500. Fresh graduate. Umur 21-22 tahun. Sebab memang saya tahu, kalau bayar dia lebih tinggi, dia gembira. Dia tumpu kerja, dia lebih produktif. Tapi bukan semua syarikat boleh buat begitu. Sebab itu esok kita akan bincang apa prinsip-prinsip dia. Pertama, bahawa syarikat-syarikat kita bukan semuanya berkemampuan untuk membayar gaji yang tinggi kepada pekerja, dan itu juga disebabkan oleh struktur ekonomi kita yang sekarang ini yang bernilai rendah. Dia buat bisnes di tahap nilai rendah, untung tak banyak, macam mana dia nak bayar gaji tinggi? Jadi kita kena terima hakikat itu, pertama. Prinsip yang kedua, oleh sebab itu kita tak boleh paksa syarikat-syarikat ini mengikut undang-undang untuk bayar, kerana itu akan melemahkan lagi ekonomi kita. Kalau kita paksa dan syarikat-syarikat ini tak boleh bayar, daripada dia boleh menggaji pekerja-pekerja, tiba-tiba dia kena gulung tikar, bungkus terus, langsung tak ada kerja. Dan yang ketiga, yang ini yang saya kena yakinkan Datuk Seri Anwar esok, bahawa bila kerajaan memperuntukkan wang untuk menaikkan gaji pekerja-pekerja baik di sektor awam dan juga sektor swasta, pelaburan itu tak banyak beza dengan kita memperuntukkan berbilion-bilion ringgit untuk buat lapangan terbang, untuk buat lebuh raya, untuk buat jalan dan sebagainya. Bezanya, kalau kita buat lebuh raya semua itu, dia jadi lebuh raya dan keuntungan itu dapat kepada beberapa syarikat dan pekerja mereka sahaja. Tapi kalaulah kita ada peruntukan yang berterusan yang besar juga untuk menaikkan gaji rakyat, maka setiap tahun wang itu akan pergi terus kepada pekerja-pekerja kita. Mereka akan berbelanja dalam ekonomi kita, dan bila gaji mereka naik, mereka juga akan mula membayar cukai. Sebab sekarang ini hanya 10% daripada rakyat kita yang gajinya melebihi paras kena bayar cukai. 90% gaji dia semua di bawah. Sebab itu kita ada masalah sebagai negara. Nak kutip cukai pun tak boleh sebab gaji rendah. Jadi insya-Allah saya berharap perkara itu kita bincang, dan esok saya akan pujuklah Datuk Seri Anwar seberapa baik supaya akhirnya buat pertama kali dalam sejarah negara kita, kita ada kerajaan yang memutuskan untuk campur tangan dalam menaikkan gaji pekerja-pekerja rakyat biasa, saudara-saudara. Sebab itu saya nak tutup begini. Itulah sebenarnya tugas kita sebagai kerajaan. Kepada yang menonton di luar, yang atas pagar, yang Melayu. Tugas kerajaan ini bukanlah untuk menang kursi. Bukan untuk jadi menteri. Tugas kerajaan kami sama seperti doktor. Orang sakit datang jumpa doktor. Mula-mula dia kena ambil uji, ambil suhu, ambil darah, hantar ke makmal, cek semua. Bila dah ada maklumat data itu, ia mengesahkan bahawa pesakit ini contohnya sakit kanser. Doktor nak buat apa? Doktor yang baik akan beritahu kepada pesakit bahawa makcik, minta maaf, makcik ada kanser. Dan rawatannya ialah kemoterapi. Rawatan ini akan sakit, ambil masa 6-7 bulan. Makcik terpaksa lalui, sakit macam mana pun kena lalui, tapi bila dah habis rawatan, makcik akan sembuh. Itu doktor yang baik. Doktor yang tak baik apa dia? Dia sembang buat lawa, makcik tu ada kanser ni. Dia sembang, lepas tu dia kata, anak makcik ambil je lah Panadol ni balik. Panadol makcik tidurnya.
Memanglah untuk makcik tu, dia ambil di Panadol, dia balik, dia tenang. Gembira. Dia rasa okey lah. Panadol aku tak ada apa. 3 tahun lepas tu mati. Kan? Sebab itu saudara-saudari, jadi kerajaan pun sama macam jadi doktor. Yang jadi menteri ni sama, kena ada disiplin yang sama seperti seorang doktor. Tengok apa masalah, diagnose betul-betul, confirmkan diagnosis itu dengan data dan juga sokongan-sokongan, kemudian cari ubat yang paling baik untuk sembuhkan, walaupun ubat itu ambil masa dan ubat itu menyakitkan. Sebab itu kita perlukan 5 tahun, saudara-saudari. Sebab itu kita perlukan pastikan kita berada di landasan yang baik, supaya di akhir penggal ini, masa itu saya berharap banyak masalah-masalah yang kita warisi ini akan dapat diselesaikan. Dan saya harap 5 tahun lagi lah, 5 tahun lagi lah, kita tidak lagi terpengaruh lah, yang muda-muda yang Melayu ni, tidak lagi terpengaruh dengan permainan lawak dan badut bodoh seperti dalam pilihan raya negeri kali ini. Terbaik itu dia sahabat semua, pencerahan mantap daripada YB Rafizi Ramli. Sahabat-sahabat semua, ya, bagaimana badut daripada Perikatan Nasional ini, ya, dan juga perkara baik yang diumumkan, ya, untuk menaikkan kadar gaji, ya, daripada sektor kerajaan maupun sektor swasta. Inilah sahabat semua kerajaan yang kita mau. Usaha dasar, ya, semuanya mementingkan kepentingan rakyat, bukan kerana parti, bukan kerana kepentingan individu dan sebagainya. Terbaik YB Rafizi Ramli. Jadi sahabat semua, sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.